Dalam isu ni memang ulama berbeza pendapat, banyak pandangan. Banyak pandangan dalam isu ni. Kalau ikut Abu Hanifah, dia kata lebih kurang 3 marhalah. Lebih kurang dalam 120 lebih kilometer. Ada yang kata macam mazhab Syafi'i lah 2 marhalah berdasarkan riwayat Ibnu Abbas. 80 lebih lah. Kalau ikut pendapat sebahagian ulama, dia kata 2 kilometer. Sebab ada 6 kilometer, salah satu amyal. Jadi guru saya, Syekh Syaraf Al-Qudah, dia ada tulis satu artikel, jurnal, Masafatu Qasri Salah. Boleh download daripada internet, ada dalam PDF, siapa yang boleh bahasa Arab. Masafatu Qasri Salah, jarak untuk qasar salat. Dia bawa semua pandangan ulama dan dia bawa semua dalil. Akhirnya dia buat kesimpulan, yang kata 80, yang kata 120 ni, pandangan-pandangan tu semua bersandarkan kepada pandangan sahabat yang bukan hadis Nabi. Tapi pandangan sahabat ni, dia bukan hujah dalam agama. Kita pun belajar kan dalam usul fiqh, qaulus sahabi tak dikira sebagai hujah, kecuali lah kalau pandangan sahabat tu pandangan yang akal tak boleh masuk, ijtihad tak ada ruang nak bincang, baru dikira sebagai mauquf lahu hukmul marfu'. Pandangan sahabat tapi hukum dia hukum seolah-olah macam dia ambil dari Nabi, kerana benda tu tak ada ruang untuk ijtihad. Tapi masalah qasar salat ni memang ada ruang untuk ijtihad. Maka sebab itu Ibn Taymiyah, masa dia bincang benda ni, masa dia bincang masalah jarak musafir ni kan, dia kata kaedah kita nak tahu makna perkataan dalam Quran ni, pertama sekali kita kena refer dalam bahasa Arab. Apa makna dia? Ada tak had dalam bahasa Arab makna dia? Contoh dalam bahasa Arab, dalam hadis ada disebut tentang taswir. Inna asyaddan nasi azaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Dalam hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya Nabi kata orang yang paling dahsyat kena azab di hari kiamat nanti golongan musawwir. Nak faham makna taswir, musawwir ni, kena refer pada bahasa. Oh, rupanya taswir ni orang yang ukir patung, orang yang lukis potret. So kita faham makna dari segi bahasa. Tapi kalau bahasa pun tak membantu, bahasa tak membantu. Contohnya dalam Quran disebut perkataan salat. Bila kita refer pada bahasa, salat doa. Tiba-tiba Quran kata aqimus salah, dirikan salat. Maka salat tu ada rukun dia, bukan hanya semata-mata doa. Maka bahasa tak membantu, kita kena refer pada syarak. Macam perkataan riba. Riba dalam bahasa Arab apa maksud? Dalam bahasa tanah yang tinggi, tiba-tiba haram riba. So kita refer pada bahasa, bahasa tak membantu. Kita kena refer pada syarak. Apa makna pada syarak? Nabi sebut sallu kama raaitumuni usalli. Semayanglah kamu seperti mana kamu lihat aku semayang. Kemudian bila kita tengok perkataan riba, riba dalam hadis, riba jahiliyah, riba hutang. Riba dalam hadis Nabi jelaskan maksud riba duyun tadi, riba hutang. Kita bagi orang pinjam RM5, kita minta balik RM6. Ataupun riba apa? Riba buyu', riba jual beli yang kita hurai petang tadi. Siapa yang pergi RDC bagi tadi kan? Petang tadi kita hurai dah, riba jual beli. Nabi jelaskan dengan detail. Maka ada hadnya dalam syarak. Ibn Taymiyah kata, bila kita tengok perkataan safar dalam Quran, perkataan safar, bermusafir dalam sunnah, pertama kita refer bahasa, bahasa tak ada letak had. Safar ni apa dia? Dia kata safar ni semata-mata berjalan di atas muka bumi, tak letak had pun. So kita refer pada syarak. Bila kita refer syarak, tengok hadis-hadis tak memberikan jarak yang jelas, kata Ibn Taymiyah. Bila bahasa pun tak bagi definisi, syarak pun tak bagi definisi, maka Ibn Taymiyah dia pergi pada satu lagi step. Dia kata pergi tengok pada uruf.
tengok pada suasana setempat. Apakah perjalanan yang dinamakan sebagai musafir di sisi orang tempatan? Syekh Muhammad Osman Shibir, seorang pensyarah di University of Jordan dulu, dia pernah tulis satu buku lah dalam masalah ni. Buku dia Fiqh Muqarin, dan dia bincang tentang masalah jarak musafir ni. Dia buat keputusan, dia ambil pandangan Ibn Taymiyah. Dia kata ikut uruf tempatan, suasana setempat. Dia kata ikut suasana setempat di Jordan, jarak perjalanan yang dikira sebagai musafir adalah 80 dan ke atas. Kerana dia kata 80 dan ke atas ni biasanya kalau orang nak musafir 80 km ni dia agak sikit serius lah. Kalau mak dia bawa lah bekalan, kalau yang dah anak tu dia akan bawa bekalan, menunjukkan dia betul-betul nak berjalan lah. Bawah pada tu biasanya orang relax lagi. Tapi kalau kita refer pada Malaysia, saya tengok okey, sebab kadang-kadang kita pergi Kuala Lumpur balik hari, tak ada berapa sangat lah nak bawa bekalan tu kan. Kadang-kadang kita bawah 80 km pun kita bawa bekalan juga. So tidak muntabit. Maka guru saya Syekh Sharaf Al-Qudah, dia mencari dalil. Dia cari lagi dalil untuk membuktikan ada ke tidak dalam hadis Nabi letak jarak. Maka dia cari. Dia kata dia jumpa dalam riwayat Muslim hadis daripada Syu'bah yang mengatakan Nabi SAW idza kharaja salasata amyal aw salasata farasikh qasara as-salah. Nabi bila keluar 3 mil ataupun 3 farsakh, dia akan kasar salat. Dia ada syak 3 mil ke 3 farsakh. Dia kata bila ada syak, kita kena ambil yang paling jauh, kerana tu yang yakin. Kan kita syak 3 ke 4 salat, 3 ke 4 kita kena ambil yang 3, kerana 3 tu yakin. So di antara 3 mil dengan 3 farsakh, kita kena ambil yang paling jauh, kerana tu yang yakin. Dekat ni ada syak sikit, maka dia ambil 3 farsakh. 3 farsakh bersamaan dengan, so saya kata tadi 3 farsakh ni ada beza sikit, kerana zaman Nabi tu dikira takribi, anggaran. Ada yang kata 3 farsakh ni 18 km, ada yang kata 24 km. Dia kata bila Nabi keluar 18 km, Nabi qasar salat. Macam perbahasan semakin menarik, kata kan. Tadi macam boring dengan 80 biasa. Tengok 18, oh menarik ni. Dah pasal ni. Majoriti ulama dia tak pakai dalil ni. 4 mazhab tak pakai dalil ni. Kenapa tak pakai? Pertama dia kata sebab berlaku syak. Berlaku syak dalam dalil. Sebenarnya dia kata, guru saya lah, dia kata kalau syak, sepatutnya kita kena ambil yang yakin. Di antara 6 km dengan 18 km, 18 lah yakin. Majoriti ulama kata pula, oh tak, hadis ni kita jangan salah faham. Nabi bukan nak keluar 18 km, Nabi nak berjalan jauh. Tapi dia mula qasar salat bila dia lepas 18 km. Faham? Ke tak faham? Nabi nak berjalan jauh lagi, perjalanan dia tu melebih jauh. Tapi bila dia mula qasar salat, bila dah cukup 18, baru dia mula qasar. Guru saya kata, tak betul juga. Sebab kalau itu betul, dah tentulah kita tak boleh qasar melainkan selepas 18 km. Tapi mazhab Islam kata, bila kita boleh mula qasar salat? Bila keluar pada kampung. Lantaklah 18 km ke tak 18 km. Kita keluar je pada pagar kampung. Sebab zaman Arab dulu, dia ada pagar. Arab kan dia duduk sekelompok, lepas tu padang pasir, lepas tu ada sekelompok lagi. Keluar daripada kelompok tu, katalah dia duduk betul-betul sebelah pagar. Selangkah keluar, dia boleh dah qasar. Tak payah tunggu 18 km. Ini takwilan antum, dia kata takwilan mazhab ni tidak begitu tepat. Dan dia kata, saya menjumpai satu lagi bukti yang mengatakan 18 km boleh qasar salat, ialah bila mana Nabi qasar di Mina. Yang mana Nabi bila salat qasar dekat Mekah, Nabi sebut pada orang Mekah, atimmu salatakum fa inna qaumun safar.
Sempurnakan salat kamu kerana kami ni musafir. Tapi bila mana Nabi salat dekat Mina, Nabi tak sebut kat orang Mekah gitu. Orang Mekah sekali kasar. Mekah dengan Mina berapa kilometer? Lebih kurang 18. So kita ada banyak pendapat dalam isu ni. Kita ada banyak pendapat. Kalau tuan-tuan rasa nak ikut mazhab Syafi'i, silakan. Siapa nak ikut Ibn Taymiyah? Silakan. Siapa nak ikut 18? Angkat tangan lah kan. Jadi ada perbezaan tu yang menyebabkan ulama berbeza pendapat lah. Ini masalah ijtihad sungguh lah. Okey.